Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk sambungan tajuk arca baru ni, ni kita akan sambung pada abad ke-18 dan sampai habis lah, 18, 19, 20. Sampai abad ke-20 saja. So kita akan sambung untuk abad ni. Sebelum ni untuk itu kita sampai abad ke-17 saja kan. So harap korang boleh faham, ataupun kalau tak faham jangan segan, jangan malu bertanya. So kalau macam kalau dengan cara macam ni, saya ajar cara macam ni, korang lebih tak faham lagi, korang tak faham, so kita akan gunakan Google Meet lah. Itu pun kalau korang mahulah. So maksudnya Google Meet ni perlu semua join lah. Jadi bila semua join, so senang lah untuk kita terangkan satu-satu, kita boleh bersoal jawab semua kan. Untuk tajuk seterusnya, lepas tajuk ni kita akan buat satu tugasan lah, yang mana yang saya sudah beritahu dalam kelas baru ni. Kan, dalam kelas baru ni kita ada buat tugasan. So kejap lagi saya terangkan. Untuk ini dulu, untuk saya nak terangkan dulu abad ke-17. Untuk abad ke-17 hingga ke-20 ni, aliran dan gaya. Kita tengok dulu aliran dan gaya pada abad ke-18. Perkembangan seni arca pada abad ke-18 dipengaruhi oleh aliran Rokoko. Aliran Rokoko dengan neoklasik. Macam mana kita nak tahu pada aliran ni? Kita tengok kepada dia punya arca ni. Kita tengok daripada arca ni tersebut. Kita tengok arca-arca portret aliran Rokoko dihasilkan dengan halus, terperinci dan memiliki ciri-ciri realistik. Cuba tengok ni arca ni, dua arca ni yang dibuat oleh Edme dengan Jane. Dua ni kita tengok terperinci, bentuk muka, hidung, orang kata urat pada muka, kedukan pada muka. Dia buat terperinci dan lebih kepada realistik lah. Cuba tengok detailing dia. Setiap objek yang dia buat, setiap apa-apa dia buat mesti detail. So yang kita tahu Rokoko dengan aliran Rokoko ni adalah aliran yang merupakan pengkarya tu menghasilkan karya yang lebih orang kata realistik, halus, terperinci. Itu adalah keyword dia lah. Ni terperinci, halus. Neoklasik ni, apa yang maksudkan neoklasik? Neoklasik pula diberikan penekanan pada elemen menunjukkan aspek kebaikan dan keperwiwaraan. Antara dua benda ni, dua arca ni, dia ni adalah orang kata sebagai seorang rujukan zaman dulu. So orang zaman dulu ni, bila ada nama, bila dia ni ada nama, dia akan hasilkan satu arca. Macam itu adalah sebagai tanda terima kasih, tanda orang kata tanda kebesaran dia pada zaman tu. Maksudnya sebab itulah orang zaman dulu bila tu ada nama, so dia akan buat satu patung. Patung yang merupakan sebiji macam orang asal lah. Untuk ni ada dua benda ni. Dia menggunakan, kita tengok sini, Edme ni dia menggunakan batu marmar. Samalah, yang ni pun Jane pun menggunakan batu marmar. Batu marmar yang saya bagi tahu sebelum ni, batu marmar adalah batu yang macam yang tahan lah. Kalau nak tahu lagi, batu marmar ni selalunya
Dia lebih kepada orang buat craft. Dia orang buat macam tempat, lebih kepada apa, mangkuk. Kalau orang Cina selalu pakai batu mama ni. Batu mama ni orang Cina selalu pakai. Kadang-kadang sudu dia pun, untuk dia hirup sup tu pun dia gunakan batu mama. Okey, kita baca satu-satu dia punya biodata untuk pengkarya dia. Dilahirkan pada tahun 1698 di Chaumont, Perancis. Mempelajari seni arca daripada bapanya. Okey, maksudnya dia ni turun-temurun lah. Okey, dia meninggal pada tahun 1763 di Perancis juga. Okey, untuk Jane ni dilahirkan pada 1741 di Perancis, mempelajari seni arca di Academy Royal di Pincer, lebih kurang macam itulah. Alright, untuk ni pengkarya dulu ramai daripada ni. Pengacar dulu ramai yang lahir daripada akademik macam kita lah. Macam kita belajar di mana? Contohnya sekolah seni. So dari situlah dia dapat satu nama. Bila dia dah hasilkan satu karya, so dia akan ada nama lah kat situ. Okey, ni untuk ni. Okey, saya tak nak terangkan panjang-panjang sangat benda ni sebab korang pun boleh baca dan boleh faham. So setiap abad ni korang kena tahulah abad ke-18 ni apa benda, apa elemen dia, kan? Elemen dia yang menonjol. Elemen apa? Okey, abad ke-18 apa dia elemen dia? Elemen dia contohnya apa dia? Aspek kebaikan, keperluan. Kalau rokoko pula, apa rokoko ni? Apa maksudnya rokoko? Rokoko ni adalah memberi penekanan tentang realistik. So awak boleh tahulah realistik ni macam mana, kan? Okey, seterusnya kita pergi kepada abad ke-19. Abad 19 ini aliran dan gaya. Kita tengok aliran yang banyak memperangi seni arca pada abad ke-19 ialah naturalistik dengan gaya realistik. Arca aliran ini bertunjukkan bentuk dan kepekaan terhadap ciri-ciri isi padu serta kepadatan figura. Misalnya menunjukkan karakter dan sifat fizikal subjek yang dihasilkan. Contoh. Okey, untuk abad ke-19 ni dia buat full, dia buat penuh satu arca tu daripada kepala hingga ke kaki. Okey, ini pun sama daripada kepala ke kaki. Kalau abad ke-18 tadi dia hanya buat separuh saja. Okey, untuk abad ke-19 dia lebih kepada naturalistik dan gaya realistik. Okey, maksudnya ni tengok. Okey, untuk mengajar dia Jean Battisti dengan Edgar Degas. Okey, dia ada dua seorang pengarca ni. Pengarca ni lahir pada tahun 1827 di Valenciennes, Perancis. Terkenal dengan arca figura yang bersaiz besar dan bertemakan mitologi Roman. Okey, tahu apa dia ni? Okey, bersaiz besar dan bertemakan mitologi Roman. Okey, mitologi Roman ni orang Roman dahulu. Macam mana budaya orang Roman. Okey, so dia cerita kat sini lah. Okey, ini nama arca dia iaitu di sini pada Young Girl with a Cell. Okey, ini nama arca ni. So setiap arca tu korang kena bagi nama. Maksudnya kita ni sebagai pengacar yang ada nama. So setiap apa produk, apa-apa karya yang kita buat mesti ada nama dalam benda tu. Kalau kita buat saja nama tak ada, tak jadi juga. Okey,
Seterusnya depa ni di Edgar Degas, dilahirkan pada tahun 1834 di Perancis, di Paris, Perancis. Gemar menggunakan tema penari dalam karyanya. Ini dia punya setiap macam ni lah. Setiap pengkarya dia ada dia punya ciri dia tersendiri. Contohnya siapa? Contohnya Datuk Lat. Datuk Lat kita tahu dia ni pelukis komik, kan? So kita tahu sendiri kalau lukis komik tu kita tahu, oh ni Datuk Lat, Kampung Boy. So itu identiti masing-masing lah setiap pelukis. Contoh acar beliau ialah Little Dance Agent 14. Okey, ni nama dia punya karya dia. Okey, dia buat ni pada 1880. Okey, sini dia tak bagi tahu apa bahan dia digunakan. Okey, yang ni dia bagi tahu batu marmer wax. Kita tengok apa dimaksudkan dengan wax. Saya pun tak faham wax. Okey, kita tengok wax. Okey, wax. Wax ni right. Okey, wax ni dia menggunakan macam lilin. Dia lebih kepada macam menggunakan lilin. Memang famous lah. Orang zaman dulu buat patung lilin. So dalam movie pun banyak cerita berkenaan dengan patung lilin ni. So dia buat patung lilin. Sebab patung lilin ni dia kenapa orang gunakan lilin? Sebab dia senang dibentuk dan senang, orang kata dia lebih berkilat. Lebih cantik. Okey. Seterusnya kita pergi ke ini masih lagi pada abad ke-19. Okey, ada dua lagi arca dia. Okey, kita tengok sini dia menggunakan gangsa, yang ni pun menggunakan gangsa. Okey, dua benda ni. So untuk aliran ke-20, aliran 20 ni sampai sekarang digunakan. Okey, maksudnya abad ke-20 ni dia tak ada batas. Dia tak terikat dengan aliran-aliran. So dia semua aliran yang ada dia guna. Tak kisah sekarang ni memang pengkarya dia tak mengikut tak ikut dah tradisi setiap abad. Okey, abad ni buat macam ni, abad ni buat macam ni. So sekarang ni pada abad ke-20 ni tak kisah. So dulu tak ada pertikai dah. Okay, sekarang ni kita tengok ada aliran Impressionisme, aliran Kubisme, aliran Futurisme, Dadaisme, Konstruktivisme, Eksperimisme abstrak, seni pop dan Pasko-modernisme. Okay, ini aliran yang muncul pada abad ke-20 sampailah sekarang. So kita tengok sini, ni maksud dia. Okey, kebanyakan area kita tengok di aliran ekspresimi. Kebanyakan aliran ini diekspresikan daripada seni primitif, terutama seni Afrika yang mengutamakan penzahiran emosi. Contohnya pengarya ialah Eric Burr. Okey, untuk aliran ini dia lebih kepada penzahiran emosi. Okey, untuk kubisme pula mementingkan aspek kedataraan. Okey, so awak kena ingat yang betul ya. Display pada sudut mementingkan aspek kedataraan. Okay, aliran futurisme pula, aliran ini menciri kepantasan, pergerakan, pengulangan. Itu keyword dia. Okay, aliran dadaisme pula menekankan sifat individualistik dan menolak sebab serta logik dalam karya. Karya mementingkan aksi spontan, isolistis dan denyaka. Okey, itu pada aliran dadaisme.
Aliran konstruktivitisme pula adalah mengetengahkan idea baru. Okey, maksudnya dia suka buat benda yang baru dari segi dari segi bahan, bentuk dan sebagainya lah. Okey, untuk aliran ekspresionisme abstrak, gaya abstrak ini memperlihatkan konsep luahan perasaan menerusi berbentuk arca yang tidak rancang dan berstruktur. Arca mempamerkan ciri-ciri spontan, intuitif dan pemikiran bebas. Okey, aliran ekspresionisme ini, ekspresi ini kita tahu dia berkenaan dengan perasaan. Ekspresionisme, perasaan. Okey, perasaan. So pengkarya tu dia hasilkan menggunakan perasaan. So dia bukan menekankan bentuk, dia buat hanya perasaan. Macam mana perasaan tu timbul, macam tu jugalah terhasilnya satu karya arca lah. Okey, aliran seni pop. Aliran seni pop diinspirasikan daripada objek harian, makanan, media massa, iklan, buku, Malaysia television. Okey, macam sekarang lah, banyak-banyak kan. Contoh iklan berkenaan dengan seni pop apa, dia buat macam sebiji, macam bentuk-bentuk. Kalau kita tengok, kalau korang pernah pergi ke mana-mana saya ingat dulu saya pernah pergi di Bukit Bendera, Pulau Pinang. So kita tengok kat situ dia ada variasi macam-macam makanan yang disediakan, tapi itu hanya adalah contoh. Tapi kalau kita tengok sebiji macam makanan, so kita nak order, kita tunjuk yang mana satu. Okey, era Postmodernisme muncul pada penghujung tahun 1970-an dengan kepelbagaian artistik. Era ini menolak konsep utama seni moden. Contohnya kali ini ialah bila era postmodernisme ini timbul, pengkarya-pengkarya masa tu dia menolak benda-benda ni. Dia menolak benda-benda yang lebih kepada moden. Dia ni tegakkan kepada jenis yang klasik, jenis jenis yang macam lebih kepada realistik, benda yang nyata, benda yang klasik. So mereka ni menolak. Okey, biasalah macam kita kan, sekarang ni pun kita macam tu. Ada yang menerima, ada yang menolak. So dalam perkarya ni pun, dalam kata arti-arti ni pun macam tu juga. Okey, ni contoh karya-karya tadi. Okey, ni contoh karya-karya untuk abad ke-20. Cuba tengok, ini adalah orang kata yang Pablo Picasso. Kita tengok apa benda dia nak bagi tahu kan. Siapa yang nak bagi tahu? So ini yang saya maksudkan abad 20 ni dia tidak terikat mana-mana aliran. So timbullah macam-macam. Dia mungkin kita akan tengok yang Pablo Picasso ni, ini adalah lebih kepada mana? Ekspresionisme abstrak. Ini apa dia? Kalau kita tengok bentuk-bentuk petak segi, ini lebih kepada kubisme. Right. Okey, boleh tengok. Ini lebih kepada dia punya perasaan setiap pelukis. Okey. Untuk tugasan kamu semua, kamu boleh tengok muka surat 95 ada satu contoh macam mana nak hasilkan karya. Okey, baik, korang boleh gunakan. Okey, ini bahan-bahan yang perlukan. Okey, ranting, gam ke kubu. Ni nombor 16 ni span hijau yang kita cucuk bunga tu. Okey, tak kisahlah apa-apa bahan sekalipun yang korang perlu gunakan, itu terpulang atas pada korang sendirilah.
Okey, sorry. Um, Okey, sorry terkeluar pula. Alright, mana tadi? Okey. Okey. Ini saya nak korang hasilkan satu arca yang lebih kepada macam ni. Okey, ini dia tunjuk satu contoh macam mana nak hasilkan burung. So, nak hasilkan burung, korang tak kisahlah macam mana sekalipun, korang gunalah idea sendiri, kreativiti sendiri. Yang penting guna bahan semula jadi, barang buangan, barang ala kita semula. So takkan ranting korang tak dapat kan. So ranting korang boleh dapatkan mana-mana ranting lah. Okay, mana-mana ranting belakang rumah kan, petik je ranting bunga mak-mak korang tu yang dah mati, so ambil boleh gunakan. Okay, ini dia buat contoh macam mana nak hasilkan burung kan. Cuba tengok satu persatu lah. So lepas dia Kembu 9 ni, dia akan cat burung tu bagi cantik kan. Ini dipanggil cara untuk kita hasilkan burung tu. Tengok, dia guna dawai dulu, barulah dia akan buat. Ini penghasilan arca burung aliran Aprilismi Extract. Tengok, ini cara dia. So mana-mana korang boleh guna lah cara dia. So saya nak hasil daripada korang tu macam ni. Nampak? Ini hasil. So dalam sketul ni korang boleh banyak benda yang timbul. Maksudnya contoh kat sini, aliran abstrak, aliran moden, aliran ni macam mana, ni aliran apa. Okay, itu yang saya nak lah. So kalau boleh korang tak perlu rushing untuk buat benda ni, tapi benda ni perlu dihantar masa buka sekolah nanti. So maknanya buka sekolah nanti setiap orang mesti ada satu arca ni yang berbentuk burung ni. Tak kisahlah burung yang macam mana yang korang nak. Burung itu kreativiti masing-masing. Alright, jelas. Dan nanti kita akan sambung untuk next untuk tajuk seterusnya. So untuk nota ni korang boleh ambil yang ni saja. Ini dah cukup faham untuk korang, untuk kalau baca, untuk buat nota pun dah boleh. Dalam periksa pun dia akan bagi tahu lebih kurang macam ni saja. Okey. Untuk kalau ada masa ni korang jawablah soalan ni. Soalan dia lebih kurang macam ni je dalam periksa nanti. So kalau korang dah jawab ni, senanglah nanti kan kalau keluar soalan-soalan macam-macam kan. Okey, so nanti kita akan masuk ke tajuk reka bentuk. Sebelum tu kalau saya nak korang siapkan dulu tugasan yang ni. Okey, tugasan yang kita bincangkan ni lah. Okey, apa-apa pertanyaan, apa-apa soalan boleh kemukakan dalam grup WhatsApp ataupun boleh PM saya lah. Alright, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.